ini saya kongsikan sedikit biografi penceramah kita pada pagi ini. Beliau bernama Yang Bahagia Cik Arman Manatu, Timbalan Pendaftar Jabatan Vice Chancellor HTP baru. Beliau telah bertugas di UTM hampir 20 tahun dan pernah berkhidmat di penerbit UTM, CPT, pejabat Vice Chancellor, pejabat Prasabela, pejabat pendaftar, pejabat kluster perkhidmatan dan terkini di Jabatan PNC HTP. So, Cik Arman pada pagi ini akan menyampaikan satu ceramah budaya kerja cemerlang meliputi skop tugas dan tanggungjawab staf. Tak lengkap batera tanpa nakuda, tak lengkap malam tanpa purnama, tak lengkap laut tanpa ombak badainya, maka tak lengkap dunia tanpa penceramanya. Untuk itu, Partis Internet Solutionnya menjemput dan mempersediakan Cik Arman untuk kongsian pada pagi ini. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih pada Puan Nurul Alisha kerana inilah introduction kepada ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada pagi ini secara maya kan. Inilah norma baru Jadi saya juga mengalu-alukan rakan-rakan pengetua lah Saya pun tak sangka pengetua datang ni sebab pengetua Dr. Nur Azli, Dr. Rahman, Dr. Haizal, saya tengok Dr. Nabila, Dr. Amri pun ada tadi Siapa lagi doktor ni? Ramai ni, sampai ada 62 orang kalau saya termis buat nama tu, Dr. Samsul Hendra pun ada Ada. Tu siapa lagi? Tu pengetua-pengetua yang sangat membantu HCP lah juga barisan staf industri, staf HCP lah yang pegawai HCP yang dapat bersama lah yang saya fikir macam orang tunggu-tunggu pula ramai sangat ni, saya pun takut juga nak cakap apa-apa ni sebenarnya sebab kita nak bercakap ni saya free je lah bercakap gini saya mohon izin pada semua saya dapat bercakap kita free je, boleh bertanya, boleh memberikan pendapat lah. Saya welcome kepada tuan-tuan dan puan yang mana berkaitan lah dan sepanjang saya bercakap ini mungkin ada yang saya tak dapat jawab, saya mohon maaf lah dan juga saya percaya sebenarnya kalau kita baca buku pengucapan awam lah macam percakapan dia biasa baca lah bahawa bila kita bercakap you are the subject matter expert, seolah kita pakar lah. Tapi saya fikir mungkin terpakai kepada orang tertentu lah. Macam saya ni orang biasa-biasa saja, jadi pasti ada yang kekurangan, kelemahan, jadi saya mohon maaf terlebih dahulu lah Jadi sebenarnya saya ada 3 slide saja, sebenarnya 2 slide saja. Saya tak banyak slide saya. Jadi saya terus saja tu terima kasih dah boleh. Alisha dah buat, terima kasih okey, slide saya ni yang pertama tu Alisha. Boleh buka yang pertama. Ya, saya cek sekejap. Kadang-kadang dia slow internet tu kan, itu yang ni. Betul. Dekat rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Fabila sini. Saya Tuan Fabila, orang lama. Terima kasih. Okey. Jadi saya juga mengucapkan tahniahlah kepada yang penganjur lah Dr. Haizal dan tim pengetua yang buat ingat sebelum ni Dr. Haizal ada bagi ceramah mengenai Google Sheet, Google semualah aplikasi Google ni, iaitu yang sebenarnya sangat berguna lah kepada kita dalam keadaan sekarang ni. So tajuk dia budaya kerja cemerlang, skop, tugas dan tanggungjawab staf HCP sebenarnya besar lah. Saya pun tak boleh nak fikir semualah saya nak skop tugas dan tanggungjawab staf HCP ni.
Jadi saya fikir saya mulakan sedikit mungkin dari segi sejarah lah, sejarah sedikit. Yang tadi slide pertama dia. Sejarah sedikit. Saya fikir walaupun saya ni bukan ahli sejarah, saya suka baca buku sejarah lah. Jadi di atas tu tertulis lah dekat kita punya pintu gerbang tu. Biasa kita bila masuk kerja dulu kalau HEP ni kita kena ikuti kursus semangat UTM yang saya belajar dengan Profesor Syed Fahmi. Jadi dia kata awak dah kerja berapa lama, awak nampak tak yang tertulis dekat pintu gerbang tu? Kan? Jadi kita tak dapat jawab lah. Jadi apa yang tertulis tu siapa boleh share? Cik Iskandar ke boleh share? Siapa nak jawab? Yang tertulis Yang satu tu. pintu gerbang tu. Siapa boleh? Dia ada depan belakang tu. Dekat sini dan belah sana ada satu lagi lah. Jadi apa tertulis tu? Siapa boleh share? Darajat tu. Siapa dia? Oh, jauh tu. Tertulis apa? Ada. Jadi biasanya apa Dr. Azri lah? Dia tulis darjat seseorang tau. Yang saya nampak darjat seseorang. Darjat seseorang menurut usahanya lah. Ya, okey. Jadi bila yang sebelah sana dia tulis Ya Allah Tuanku, tambahkanlah ilmuku lah. Jadi explanation daripada Profesor Syed Fahmi, Profesor Emeritus Syed Fahmi sampai 2-3 lagi lah tentang itu sajalah. Jadi yang sebenarnya saya ambil ayat Quran itu, bukan saya ambil, maksud bila saya menulis teks ucapan BBIP, macam saya biasa tulis teks ucapan untuk Tan Sri Saleh, Pro Chancellor UTM, saya akan masukkan tu lah ayat itu. Yang sebenarnya bila saya tanya dengan orang lama lah selain daripada Profesor Syed Fahmi, saya tanya juga dengan Profesor Datuk Farid Wardi lah. Lepas tu kemudian saya baca juga buku yang paling ni lah, Tan Sri Ainuddin Wahid, Pejuang Fikir Melayu tu. Maknanya pada masa itu universiti telah buat keputusan bahawa ayat itu ditulis lah di pintu gerbang kita. Satu, memang kedua-duanya ayat Al-Quran lah. Ya Allah Tuanku, tambahkanlah ilmuku, doa dia. Saya tak ingat siapa kot dia punya yang tu, nak doa Nabi Ibrahim ke ataupun doa dia. Yang kedua adalah darjat seseorang menurut usahanya. Yang itu sebenarnya satu yang disimbolize lah dia kata, ditulis tapi menjadi satu falsafah yang cukup besar lah kepada sebuah industri. Jadi dalam konteks itu bermaksud kita ni dalam perlembagaan kita ni tak tulis staf industri, kita tulis pekerja industri. Jadi kadang-kadang kita terfikir bahawa ini adalah falsafah ini hanya sepatutnya diteladani, diinsafi oleh orang-orang yang belajar dan pensyarah-pensyarah je. Tapi sebenarnya ia adalah pada semua orang yang bekerja di industri lah. Pokoknya dalam konteks lebih luas kepada semua orang lah. Jadi kalau kita baca satu lagi buku Profesor Syed Wan Akib, dia tulis apakah universiti? Dia kata universiti itu adalah bukan bangunannya, bukan apa yang dinampaki, tetapi universiti adalah orang-orang, pekerja-pekerja, murid-murid ni, pelajar-pelajar yang berada di universiti. Maknanya dia kata universiti itu orangnya. So saya minta maaf lah kalau ada yang ada apa ni, mungkin saya terlalu filosofikal lah, saya minta maaf, tapi itu yang saya cuba nyatakan lah, yang saya belajar sedikit sebanyak, yang masih lagi saya cuba pelajari lah. Jadi di dalam konteks itu kita juga baca tulisan orang-orang yang hebat, dia kata UTM, filosofi UTM ni begitu tauhidik lah. Bahasa Inggerisnya, bahasa tauhid tu bahasa Arab. Jadi dia kata tauhidik tu bahasa Inggeris lah, dia hidik tu. Jadi mentauhidkan, jadi itu yang timbulnya kita punya logo tu. Logo kita itu amat berbeza lah dengan logo industri lain.
Jadi panjanglah penerangan Profesor Syed Fahmi tentang logo itu yang sebenarnya menjurus kepada betapa besarnya tugas kita di UTM ni untuk membina pembangunan pelajar-pelajar kita lah. Ya. Yang lain okey boleh saya boleh mencelah yang lain Jadi dia kata Boleh. dia kata kan ada kita punya tu yang atas tu dia kata buku terbuka yang symbolize kepada kitab lah. Kalau kita tengok UIA logo dia ada rehal. Dan melambangkan juga Quran lah UIA. Dan yang bulat tu adalah dia kata kelalang lah. Kelalang dia kata. Jadi dia kata itu yang dia kata bila kita baca falsafah itu mesti dia tulis hukum Allah adalah dasar kepada sains dan teknologi yang sangat jarang jugalah kita dengar orang dapat ceritakan. Okay. So bagi staf kita, kita sebenarnya sentiasa saja kena beringatlah menginsafi bahawa yang kita kerja ni adalah untuk amal ibadat kita lah. Saya fikir dalam keadaan sekarang kan ada orang mungkin rasa macam apa penat duduk online online. Saya juga begitulah kan, bangun-bangun pagi kadang-kadang apa nak buat ni. Jadi bangun pagi kan, ada lagi nak meeting nak buat, ada belum buat ini kan. Jadi kita sentiasa saja perlu inspire ourselves lah kan. Dan inspire ni sebenarnya diri sendiri dan satu lagi ialah rakan-rakan rakan-rakan kita yang sebenarnya akan dapat membantu kita lah. Macam katalah saya, macam mana kalau KCP ni tak ada pengetua atau tidak ada pengarah atau tidak ada staf sokongan yang lain, saya fikir universiti atau HCP ni tak dapat bergerak dengan baik lah. Jadi sebenarnya kita perlu satu gerak ataupun gerak daya yang berterusan lah untuk membina satu pasukan yang kukuh lah. Jadi kalau satu ketika dulu pernah lah ada saya pernah kata kalau staf HCP ada satu perbezaan yang lain lah daripada staf tempat lain lah. Apa maksud staf HCP? Apa beza? Staf HCP biasanya boleh bertugas di luar waktu pejabat. Itu contohlah. Itu satu contoh dia yang paling ya. Staf HCP orang ni macam mana? Orangnya biasanya dia bekerja di luar waktu pejabat, dia bekerja juga di waktu hujung minggu. Itu staf HCP. Dulu masa saya sebut beberapa nama ni sebab saya belajar dengan mereka lah secara tidak formal lah. Contoh Datuk Tajuddin masa tu dia pengarah pusat kaunseling. Jadi dia cadangkan kepada bos saya masa itu Allahyarham Cik Azham. Dia kata staf HCP perlu ada satu karakteristik yang berbeza dengan staf lain lah. Staf tempat lain sebab kataan dia mesti staf HCP boleh membuat dua perkara. Satu, membangunkan pelajar. Kedua, menjaga kebajikan pelajar. Itu yang paling utama lah. Sebab itulah kerja kita sebenarnya di HCP ni. Di tempat lain pun sebenarnya juga sama juga menjaga pembangunan pelajar dan kebajikan pelajar. Menjaga juga tetapi dalam konteks dia akademik. Kita di luar daripada batas akademik itu. Sedikit keluar lah. Itu dua perkara yang besar. Okey. Seterusnya saya pergi ke slide yang seterusnya lah. Boleh tak Alisha tukar lah. Jadi yang ini dengan saya terus ke sini je lah Dr. Rahman. Memang dia ni macam terlalu akademik lah. Saya cuba terangkan kepada rakan-rakan yang mungkin belum pernah tengok lah Dr. Rahman dengan pengetua, pengarah-pengarah dan biasa juga tengok ni. Tapi yang lain ni kita tengok ni rumah ni, rumah. Jadi dalam siapa dia? Cik Iskandar. Cik Is. Oh Cik Is.
Siapa ni? Cik Asyik, korang nampak tak ni? Pernah. Tak ada, siapa nak respon? Tak ada. Nampak, Apa? pernah nampak Cik Arman. Pernah nampak Okey, terima kasih Cik Asyik. Takut saya cakap seorang-seorang. Siapa? Cik Fabila. Cik Fabila. Tadi Cik Fabila. Cik Saya. Kenapa Pak Rahman? boleh nampak Boleh. Cik Hasan. Nampak jelas. Okey, terima kasih. Cik Hasan, boleh Cik Hasan? Nampak bosku, nampak. Cik Hasan ni background dia cantik lah. Background dia apa tu cakrawala, Bima Sakti dia. Jadi orang gaji bintang dia tahu ni warna merah ni kan. Adalah ceramah-ceramah kita dengar ustaz-ustaz dia cerita kan bahawa besarnya alam ini, jadi besarlah juga dia kata sepatutnya jiwa kita lah. Okey, dia kata dalam tradisi orang akademik lah itu minta maaf macam Dr. Rahman ni semua orang akademik. Jadi kadang-kadang kita baca tidak biasanya orang akademik akan buat symbolize ini rumah dan pokok untuk menunjukkan satu-satu punca ilmu lah. Dan ni rumah to be leading institution that develop global talent. Apa maksud itu? Untuk menjadi peneraju kepada pembangunan bakat global. Jadi kita besarlah maksudnya. Maknanya kalau boleh saya bagi contoh Dr. Rahman dengan Dr. Aizal lah yang saya ingat lah. Dr. Rahman, Dr. Aizal ni dia bakat global lah sebab dia dulu student UTM. Betul kan? Itu contoh yang paling dekat lah. Siapa lagi yang saya tahu, Dr. Nuraim dia daripada Jepun. Kan? Jadi Dr. Rahman yang saya ingat lah, saya pun tak ingat dulu tapi bila Dr. Rahman beritahu, rupanya jadi yang bila kita nyanyi masa kita student, kami anak kandung UTM Rimbun Bernaung. Jadi inilah dia produk kita, bukan produk lah, dia kata global talent yang kita ada. Itu sebagai contoh lah. Juga kemungkinan juga mungkin ada yang lain lah, yang Dr. Nabilah daripada UTM juga ke Dr. Nabilah? Dr. Nabilah UTM juga Dr. Azli. Ya saya UTM juga. Kadang-kadang tak tahu masa tu Dr. Nabilah ada jumpa saya ke dekat HCP masa kali pertama saya ke HCP tak jumpa Macam ingat tak ingat Cik Aman, tapi muka Cik Aman macam familiar gitulah. Kalau siapa buat aktiviti pelajar biasa jumpa saya lah sebab saya jaga kolej JKM masa tu lah, masa kali pertama saya di HCP. Jadi Dr. Azli dia UKM dengan UUM. Tetapi maksud saya dia juga anak kandung UTM sebab dia telah bertugas di UTM dan tinggal dalam UTM. Saya duduk luar UTM. Itu yang kata UTM Rimbun Bernaung lah. Itu. Jadi yang seterusnya dia kata to empower students with high impact programs through synergy and conducive environment. Memperkasakan student dengan program-program impact tinggi melalui sinergi dan conducive environment. Sinergi kita ni bersama, bersekutulah dan persekitaran yang selesa untuk belajar. Itu yang atap yang nombor 2 lah. Ada siapa nak tanya ke? Cik Nazam nak tanya ke? Siapa nak tanya? Sorry lah, mungkin yang saya cakap ni mungkin ada yang tak berapa tepat, saya minta maaf tadi daripada awal tadi bagi yang baru masuk. Okey, jadi kalau seterusnya adalah integrity, synergy, excellence dan sustainability. Boleh tak itu Alicia pergi ke next slide? Kan? Slide saya pendek je ni. Ini tak nampak pula tak nampak ni. Tak nampak? Okey, saya dah usahakan. Okey. Kalau kita bagi yang setengah orang lah, kenapa dulu tak ada Cik Aman ISS ni? Bagi orang yang biasa dengar, pegawai-pegawai dah biasa dalam mesyuarat Okey, kalau kita tengok
baca buku yang masa Datuk Zaini lah pasal saya terlibat sedikit sebanyak lah masa tahun 2013 Akademia Baru. Dalam itu ditulis tentang DNA UTM, tapi pada masa itu kita tidak tulis beginilah ICES ni. ICES ni masa 2017 kot, masa Datuk Wahid lah. Masa yang Datuk Zaini itu dia mencarahkan tentang DNA UTM ni, dia kata pada masa itu DNA UTM adalah strategic minded, satu, jadi dia 4 juga. Saya pun tak ingat, tapi masa itu tulis strategic minded, yang saya ingat. Kemudian culture of excellence, kemudian apa lagi lah. Jadi idea itu kemudian diperkemaskan masa NC Datuk Wahid lah. Itu yang kita wujudkan cadangan ini, ICES ni. Dalam ini dia buat perlambangan sebagai pokok lah kan. So saya cerita sedikit, kalau kita baca buku-buku sejarah lah. Saya minta maaf lah ya kalau baca buku, sebab saya suka baca buku juga sebenarnya, tapi sekarang dah kurang lah sebab dah ni kan. Baca buku-buku sejarah ketamadunan manusia dalam membuka bandar-bandar besar akan biasanya cerita tentang pokok. Sebagai contoh, Negeri Melaka kan? Negeri Melaka dibuka berdasarkan pokok Melaka. Okey. Jadi dia gunakan perlambangan yang sama lah. Kalau kita baca sejarah-sejarah Melayu semua ada belakang. Yang sebenarnya bila kita baca tafsir Al-Quran pun dibuat misal mengenai misal tentang pokok. Kalau pokok tu baik, akarnya, buahnya pun akan baik lah. Okay. So nombor 1, integriti ni, asas ni dia kata, tak nampak lah ni. Integriti ni tak nampak dia. Boleh besarkan sikit dah? Dah habis saya besar. Dah habis. Okay. Tak apa, saya permudahkan sedikit. Integriti ni apa? Saya belajar dengan, masa saya mula masuk UTM, saya belajar dengan Badan Pencegah Rasuah. Dia bagi, bukan belajar apa, dia bagi ceramah. Integriti ni apa dia kata? Dia bagi contoh. Kalau kita pergi ke luar negara, dia kata, dekat luar negara, saya tak pernah pergi lah. Dr. Rahman, Dr. Aizal pernah lama Dr. Aizal dia Perancis lah, Dr. Aizal Orang-orang di barat ini sebenarnya sangat bertamad, bukanlah sangat tahu, dan sangat jujur pada satu-satu sebab. Contohnya dia letak surat khabar dalam satu bekas, jadi surat khabar tu orang masukkan koin dapat surat khabar tu. Boleh kata, jadi tak ada orang yang mencuri surat khabar tu. Jadi bagi contoh macam itu. Itu maksudnya integriti. Okey. Maksudnya macam kita, tidak ada orang mungkin datang lambat kerja ke ataupun tengah kerja buat kerja lain ke. Itu yang dimaksudkan lah. Yang sebenarnya sangat sukarlah kita nak istiqamah tu. Tetapi kalau kita jadikan dia DNA ni istilah sains lah. Panjang cerita DNA tu. Jadi dia kata jadikan dia adalah satu perkara yang kebiasaan. Okay. So dalam buku yang saya kata tadi, yang Datuk Zaini tulis tu, dia ada sebut daripada kebiasaan, daripada norm, culture and the highest is DNA. So DNA tu ditulis dia dalam bahasa Melayu BAKA, baka. Dia kata maknanya kalau kita tengok aja student ni, ni UTM. Tanpa ada satu-satu pengenalan diri, tapi kita tahu tu baka UTM. Itu yang dimaksudkan sebenarnya ni. Kalau macam kita staff UTM, ni staff UTM. Kan macam kita, kalau tuan-tuan dan puan biasa pergi ke kementerian-kementerian, kita tengok je staff tu, kita tahu pegawai itulah pegawai tadbir dan diplomatik PTD.
Kan? Pegawai tablis dihormati dengan cara dia berpakaian, cara dia bercakap, kita tahu ni PTD ni. So, itu yang dimaksudkan lah, integriti. Kalau kita bekerja dengan integriti, insyaAllah kita akan cemerlang lah. Kan? Nombor 2 adalah sinergi ni. Sinergi ni orang tanya, sinergi ni apa? Biasanya sinergi kita tengok ada produk-produk minyak sinergi kan. Saya fikir biasa dah orang dah cakap tentang sinergi, dah lama dah sinergi ni. Tetapi kadang-kadang juga kita ada sedikit halangan lah. Awak kolej A, awak bukan kolej B. Sebagai contoh lah. Atau awak pejabat Indo HEP, awak tak sama. Tapi untuk mencipta kesatuan tu, kesepaduan tu, kita perlu ada gerakan di situ lah. Jadi macam kita dengan unit sukan kan, perlu ada teamwork kan. Sinergi ni saya yang saya dengar ceramah daripada dulu Profesor Ahmad Rahman masa tu dia pengarah bahagian transformasi. Apa maksud sinergi dia kata? 1+1 = 3 dia tu. Itu sinergi dah. Itu secara teori lah kan. Tapi kita perlu ciptakan itu lah. Kita perlu mencipta itu secara berterusan dan menjadikan dia memang DNA kita. Ada masalah, kalau nak minta pertolongan apa, tak ada masalah. Perkara pertama kena buat solat 5 waktu. Faham? Itu nombor 2 sinergi. Nombor 3 kecemerlangan. Cemerlang solat 5 waktu tu. Nanti cemerlang ni sebenarnya sangat subjektif lah. Baru-baru ni kawan-kawan kita tahniah lah dapat anugerah perkhidmatan cemerlang kan. Berapa orang Cik Dedi? Cemerlang saya pun tak ingat lah Cik Dedi. Ramai lah dapat Jadi cemerlang ini kemudian kalau APC tu ada kuota pula. Tak boleh semua cemerlang. Walaupun markah ada 100, 120%, 150% kan, tak boleh pula. Tapi cemerlang is very subjektif kadang-kadang. Ada staff yang pernah datang jumpa saya, Cik Aman, saya dah bertugas hampir 30 tahun, tak pernah dapat APC. Pernah. Kan? Jadi saya kata, sabar bang, kita cuba bantulah. Jadi akhirnya bila dia nak pencen, dah 30 tahun, pencen, kita usulkan nama dia lah. Orang ni dah bertugas. Ada juga staff yang datang jumpa saya, Cik Aman, saya dah nak pencen juga 32 tahun, tetapi tidak pernah naik pangkat. Ada orang cemerlang tapi tidak naik pangkat. Pun begitu juga. Kita cubalah bantu sebab adalah kenangan-kenangan lalu yang mungkin tidak begitu baik, tetapi sebenarnya wajar kita santunilah. Jadi orang macam ni, ya, ada orang dia memang begitu, ada orang pula dia memang ada sedikit kekurangan lah. Jadi tidak dapat dia mencipta kejayaan tu pada satu-satu ketika lah. Apa maksud cemerlang? Banyak cerita lah. Cemerlang maksudnya kalau kita baca buku pertama Datuk Zaini tu, menjayakan transformasi, dia cerita gitu, belum, jadilah kita si kembang Cina dia kata, belum dipanggil sudah datang. Maknanya bos kita belum lagi minta kita je apa-apa, kita dah bagi dah. Kan? Itu sebenarnya agak sukar lah. Jadi sebab itu kita perlukan kesepahaman. Maknanya dah kebiasaan kita tahu, oh bos kita biasanya dia nak minum, kalau mesyuarat dia nak minum air ni. Macam dulu lah, satu masa kan. Lepas tu adalah pembantu operasi kita, ada sekali tu saya dapat pujian lah. Dia kata sedap lah air yang teh tarik ni dia buat Cik Arman. Lepas tu saya kata, Alhamdulillah. Siapa yang buat Cik Arman boleh tak pindahkan ke pejabat saya? Itu contoh lah. Itu mana cemerlang lah. Mana sebab bukan saya yang puji, orang luar yang puji. Itu contoh pembantu operasi kita. Yang tak tahulah dia dapat skill daripada mana buat air lah. Pernah ada saya, kadang-kadang saya minta tolong, saya telefon di rumah, tolong datang boleh tak? Dia tak boleh, datang. Itu maknanya dia responsif. Itu cemerlang lah. Walaupun tak dapat award APC tu, tapi pada kita, dia cemerlang dalam kategori dia.
kan, macam doktor ni apa ni, pengetua-pengetua tak boleh namalah sebab kan Q1 Q2 kan. Jadi kita raikanlah kawan-kawan kita kan. Jadi dalam kita macam fellow, kita tengok fellow ni dia begitu banyak dia punya pangkat kan, dekat koperasi pun ada, dekat pekhabar pun dia ada, dekat sukarelawan pun ada. Sebab dia kita belajar dengan ada ni, dia kata orang-orang ni dia laparkan kepada amal. Dia nak menyumbang. Kan? Adalah beberapa masa kita hantar pelajar kita nak balik kampung tu, naik bas tu, banyak kali orang telefon. Zaman kita nak bantu HCP hantar pelajar pulang kan. Orang ni dia eager untuk bantulah. Kan? Tapi saya kata untuk kali ni kita bagi juga pada fellow yang duduk dalam, sebab kita dah terbukti, kita tahu risiko dia rendah lah. Dia orang ni daripada P3 lain. Kan? Jadi kadang-kadang terpaksalah kita dengan cara berhalus kita beritahu, kita akan beritahu kalau kita perlukan bantuan. Itu cemerlang lah. Okey, seterusnya adalah Lestari lah. Lestari ni pun sama, besar maksud dia. Ada orang kata Lestari ni jimat. Lestari ni jimat lah. Jadi sekarang ni kalau kita buat program macam ni Lestari lah. Sebab kalau dulu kalau nak buat ceramah ni kena booking tempat, kena ada surat, kena ada makan. Kalau tak baru yang datang kan. Sekarang ni kita panggil link datang kan. Kan? Jadi ini Lestari lah. Kan? Sebab kita tidak menggunakan sumber-sumber yang tidak membazirkan sumber. Daripada segi kewangan, Lestari juga ada maksudnya tentulah. Maknanya kalau dia panggil prudent, kalau kita buat perolehan dia kata prudent spending. Kan? Maknanya memang kos itu yang kita keluarkan adalah dapat impact yang sepatutnya, yang wajar lah. Lestari ada juga Lestari, juga disebut Lestari ni dalam bentuk kita berkawan, dalam kita bertugas ni kan, Lestari. Maksudnya kalau dulu kita buat kerja tu sepatut 3 orang, sebenarnya seorang dah boleh buat. So itu yang dikatakan Lestari lah. So ini yang telah universiti minta kita terus budayakan kecemerlangan ini untuk menjadi nilai teras UTM ataupun menjadi DNA UTM, ataupun perkataan lain yang kalau lebih mudah baka lah. Baka, BAKA, bagi orang yang biasa berkebun, berladang, berternak ni kita tahu lah baka. Ini baka ni, dia kata. Kalau orang bersawah dia kata padi apa? Apa yang Dr. Nabilah dia kat Kedah dia ada sawah ke Dr. Nabilah kan? Dr. Aizah pun daripada Kedah kan. Baka padi apalah kan. Mana padi Malinja kan. Kan? Contoh. Jadi maknanya dia baka yang paling baik lah buat masa ni di Malaysia lah. Dia ada banyak So itu yang kita fikir saya cuba sampaikan hasrat pihak universiti lah. Sebenarnya perkara ni telah disampaikan oleh pihak Naib Chancellor pun. Tapi kita cuba perkemaskan balik pengetahuan kita dan juga kita cuba sampaikan semula lah. So seterusnya ada tak? Lisha? Terus terima kasih. Okay. Sebenarnya kalau kita belajar beberapa ataupun baca buku-buku architecture lah saya baca buku Tajuddin Rasidi Profesor Tajuddin Rasidi, Profesor arkitek pada Alam Bina dia suka mengkritik seni bina ni kan. Tapi UTM ni bila kita tengok memang saya fikir masa Allahyarham Tan Sri merekayasa dia mimpi lah. Sebab dia mimpi lah UTM ni jadi gini lah. Kita tengok jadi kita ni sangat bertuah kerja di UTM dalam keadaan yang sangat kondusif dan satu institusi yang sangat cemerlang, sangat gemilang dan selalulah kita bersyukur bahawa
kerja UTM sangat baik pada kita dan perlulah kita laksanakan tanggungjawab kita dengan baik lah kan. Sebab di dalam keadaan sekarang kadang-kadang kita tengok kawan-kawan kita sendiri memang amat sedih pagi-pagi ada pensyarah penasihat akademik telefon saya, dia kata pelajar tak ada sumber kewangan untuk bayar yuran tu mungkin kita tak tahu, kemungkinan masa tu dia dah ada kerja, parent dia ada kerja, sekarang dah mungkin terjejas, jadi menyebabkan dia tak mampulah bayar yuran. Itu jadi kita kenalah sangat bersyukurlah saya fikir juga di kesempatan ini saya juga nak maklumkan sebenarnya macam HEP ni, masa saya mula masuk HEP ada logo tangan tu, kita prihatin daripada dulu kita dah ada lah. Atau dalam bahasa Indonesia kita peduli dia kata. Sebenarnya yang itu lah kita punya logo daripada dulu lah. Jadi kalau yang sekarang orang terima kan bantuan prihatin tu kan, makna HEP dah dulu lah. Kat sini ramai orang dapat bantuan prihatin kan untuk COVID ni, ramai dah terima tak dengan aku banyaklah kita bersyukur Alisa dapat Alisa? Alhamdulillah dapat. Itu jadi, tapi sebenarnya HEP dah lebih dulu lah. Dia kata we care dulu kalau kita ada sukan tahunan, main bola ke main apa, kita akan bawa bendera tu, logo tangan tu, kita prihatin. Tak tahu Cik Mas mengingat lagi kot. Cik Mas masa tu dia kejap Nata, dia punya tu lain kan. Tapi saya ingat yang paling lama sini siapa HEP? Cik Musa, Cik Hassan lah. Siapa paling lama kat sini? Cik Hassan Cik Hassan? Cik Hassan? Ada lagi Cik Hassan? Siapa yang paling lama sini Yang lama, Cik Suhaili lama lah. Sebab kali pertama, saya dah 2 kali di HEP, kali pertama saya masuk dia dah ada. Cik Suhaili Betul, Cik Suhaili lama. Daripada Kolej Perdana. Kan? Cik Suhaili, Cik Hassan sama juga. Gawah khas kepada Datuk Mansur. Betul Cik Hassan kan? Tu orang lama. Cik Hassan ingat kan yang saya beritahu tu Ingat kan? Siapa lagi sini orang lama? Siapa lagi? Dekat klinik saya tak berapa kenal sangat juga siapa lagi? Tak malah saya sebut nama, saya nak kenal je sebenarnya kan. Yang lebih dah 20 tahun fikir lama lah kan. Cik Nazam lama juga. InsyaAllah Jaman, lama. Nazam lama lah, pernah jadi 30 tahun. 30 tahun. Daripada TNC. Paling lama kat kolej lah. Apa Cik Nazam punya TNC tu siapa dia? Profesor apa dia? Dia dah pindah UPSI tu siapa? Prof. Alamak lupa lah nama dia. Mana Cik Nazam pernah masa Tan Sri Zul jadi TNCGP pun Cik Nazam pernah ada kan? Ada. Belum Tan Sri Zul lah Cik Nazam kan? Saya Datuk Ridwan. Masa saya Datuk Ridwan. Datuk Ridwan NC Masa saya Datuk Mansur. Jadi Cik Nazam PPA dekat KRP lah. Saya fikir macam 7 kolej. Lama. Itu sebab betul Cik Nazam saya kata ada apa? Kita punya logo team tu kita prihatin betul. Jadi siapa ni, siapa lagi orang lama sini? Siapa lagi? Yang lebih 20 tahun lah saya fikir. So itu saja kot daripada saya. Saya juga ada masa sikit ni. Kalau ada nak tanya yang boleh saya jawab lah. Yang tak boleh jawab saya minta maaf. Saya tak boleh jawab. Jadi kalau ada nak tanya ke? So Prof Faizal ada tanya sikit. In short, apa yang mendapat Encik Arman harapkan sebagai Ketua Pentadbir HEP ke arah staf HEP untuk maju? Ada tag Dr. Aizal, Dr. Aizal tanya je. Nampak apa? Harapan saya? Yes, dalam 3 atau 5-10 tahun yang akan datang. Apa harapan Encik Arman? Harapan ni. Ya, kita kalau kita tengok pergi sekolah datang dengan harapan, pulang dengan kejayaan kan. Itu sebenarnya nak mendidik kita lah. Sebenarnya bukan untuk anak kita, nak kepada kita juga. Dan, tapi kita fikir HEP ni harapan kita, bukan harapan saya ni orang biasa je. Harapan kita adalah
apa yang kita usahakan ni yang tadi saya kata tu, baka pelajar kita tu dapat kita hasilkan, bantu universiti hasilkan. Itu daripada segi inilah. Daripada segi HEP, kita sangat berharap staf kita semua dapat memahami lah apa yang perlu, apa yang HEP mahukan lah untuk universiti ni. Dan jadi itu yang saya kata tu, staf kita pelbagai lapisan dan staf kita juga pelbagai skim perkhidmatan. Dan pelbagai skim perkhidmatan yang Prof kata selalu ada 60% lah kita punya itu adalah kita ada macam-macam lah. Kita ada perubatan, kita ada pensyarah memanglah, kita ada S sukan, kita ada S counselling. So pelbagai. So ada satu kawan saya yang profesor jugalah yang pernah bertugas di luar negara, banyak negara. Dia berbangsa Arab Mesir, boleh berbahasa Jerman dan berbahasa Spanish, kan? So dia cakap man, diversity is the strength gitu, that can create excellent to certain country gitu. Diversity. Maknanya dia kata kepelbagaian itu boleh mencipta banyak peluang lah kepada kita, kepada satu-satu ini, macam HEP lah, kan? Macam kita punya staff kita lah, macam Nurul Alisha, dia boleh cakap Inggeris, boleh cakap Tamil boleh kan Alisha kan? Boleh. Cakap bahasa Mandarin boleh kan? Jawa boleh. Cik Nazam boleh cakap Jepun, Dr. Rahim boleh cakap Jepun kan? So itu adalah strength kita lah. Cik Hasan yang tadi tu sangat terkenal lah sampai ke Kulai tu. Kalau kita hospital Kulai tu kenal lah Cik Hasan. Sangat menyumbang lah kepada masyarakat di sana kan. Maknanya itu diversity kita lah. Macam Puan Nofiza, dia ada terror pasal data ni, pengurusan data. So saya fikir yang itu yang perlu kita, kalau dalam organisasi kita TAP, okay? Untuk kita mencipta kejayaan kita lah. Sebab kita ni, TNC kita ni berubah kan. Saya pun mungkin berubah, tetapi baka HEP, baka UTM tetap ada. Jadi yang itu dia punya perlu dipahami lah kan. Macam setelah kita pindah ke tempat lain, dia akan bawa pemahaman HEP itu. Atau kan macam dia kata dekat HEP, tapi nanti dekat bila pindah fakulti dia buat kerja-kerja akademik, tetapi dia akan faham student ni sebenarnya ada dua wajah, satu wajah akademik, satu wajah non akademik. Maksudnya kalau dia tak boleh mendaftar subjek, mungkin dia ada sebab lain. Jadi dia pengalaman itu sangat-sangat penting lah kan. Macam Cik Masnawi, dia buat akademik lama, dia buat communication lama. Jadi dia tahu kalau student tu nak communication, apa masalah-masalah yang akan dihadapi lah. Ya? Boleh Dr. Alisha saya jawab gitu lah, harapan saya itu dah dulu saya jawab, minta maaf lah, minta ahli politik pula nak jawab. Okey, ada soalan lain kan? Ada segi 10 minit. Assalamualaikum Cik Alman. Assalamualaikum, Dr. Haji tanya lagi. Berdasarkan pengalaman kepelbagaian jawatan di beberapa PJJ lepas, macam mana Cik Alman rasa nak terus memotivasi kami di HEP ni yang pelbagai latar belakang? Okey, terima kasih. Susah nak jawab Dr. Haji tu. Haji gurau ya. Saya fikir saya jawab sebab sebenarnya bukan jawapan saya jawab ni sebenarnya berdasarkan cikgu-cikgu saya jugalah kan. Yang ada cikgu yang formal, saya ada cikgu non formal lah kan. So saya dengan Dr. Rahman duduk di PKRC Pasir Gudang tu 8 hari lah kita buat apa, sedikit reflection lah Dr. untuk pengalaman semua lah kan. Kita bincang macam mana HEP ni. Tapi perbincangan tu non formal lah. Saya reveal di sini. Dr. Rahman, sorry lah saya cakap Dr. Rahman Tapi saya seorang guru yang saya anggap guru lah kan. Dia selalu kalau jumpa saya, dia nasihatkan saya ada sepotong ayat Quran yang pendek saja, yang ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi lah. Minta maaf saya ustaz ni, tapi saya cakap dulu. Dia kata bila dia nasihatkan saya,
dia kata dia akan gunakan tu, ayat tu kata barang siapa yang berharap-harap pertemuan dengan Tuhannya, berbuatlah kebajikan dan amal soleh lah, dia kata. Jadi dia kata kita macam mana pun kena usahakan untuk buat yang terbaik lah, untuk bantu pelajar kita dan diri kita sendiri. Sebenarnya kita bantu pelajar tu kan untuk bantu diri kita lah, sebab macam tadi yang mula-mula saya kata, kita sangat bertuah lah dapat bekerja dan beramal di institusi seperti UTM lah. Saya jawab gitulah Dr. Aziz dulu. Sebab saya kata bukan jawapan saya, jawapan daripada orang-orang yang lebih alim daripada saya lah. Okay, terima kasih Cik Ahmad. Terima kasih. Ada lagi nak tanya ke? Ada masa saya semuanya. Saya welcome lah siapa yang ni, staff apa tu? Cik Hassan ke nak tanya siapa? Wan Suzana ke nak tanya? Yang nak ajukan soalan kepada Encik Arman ke, bolehlah tanya. Ada? Cik Ahmad. Ya, Cik Azam. Saya tanya sikit lah. Apa ni, mungkin Cik Ahmad boleh share apakah dia tip-tip budaya kerja cemerlang yang boleh kita terapkan di kalangan staff HEP lah. Especially sekarang ni kita dah bekerja kan 4 jam je kat pejabat. Dan dekat setahun lebih lah kita berada dalam keadaan pandemik ni. Jadi apakah dia macam kita nak ukur productivity pun susah juga. Jadi apakah dia budaya-budaya kerja cemerlang yang mungkin kita boleh terapkan mungkin selepas pandemik ni, mungkin dah kurang dan ramai datang kerja balik apa semua, mungkin apa-apa tip lah yang Cik Ahmad boleh bagi untuk kita tingkatkan budaya kerja cemerlang di kalangan staff HEP. Itu tip tu susah juga nak cakap Azam Saya ni belajar saya punya apa ni, saya belajar dekat ITM lah, tadi Alisha tanya saya belajar di ITM lah. ITM dah tak ada, universiti dah tak ada, universiti tak boleh dia marah. Sekarang dah jadi UITM. Jadi saya punya pada masa itu dia panggil diploma sebaran am. Sebaran am ni bahasa dia, orang tanya apa sebaran am ni? Oh, bahasa sekarang komunikasi massa. Meskom. Jadi pada tahun 96 aku ingat. Masa itu Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Ibrahim Ali bawa proposal supaya menaik taraf UITM. Jadi alhamdulillah bila saya graduate, supaya saya punya tawaran program diploma UITM sebaran am. Bila saya graduate, sarjana muda komunikasi massa UI. Masa tu belum jadi UITM, tapi masih lagi ITM. Jadi saya punya degree tu matematik jadi degree. Kan? Sebenarnya saya diploma saja. Tapi sebab dia kata bagi kos-kos yang ada daripada STPM, dia jadikan dia layak dapat degree lah. Tapi degree saya tak ada honors, general degree. Jadi itu adalah Q saya lah kepada Cik Nazam punya soalan. Q tu maksud saya adalah, pernah Dato' Wahid kata never stop communicating. Kan? Itu yang dia kata lah, never stop communicating untuk jadi cemerlang. Sebab kita kat rumah, kadang-kadang saya telefon Cik Azam pukul 6 pagi. Kadang-kadang rupanya saya kat pasar, pukul 7 pagi tu pasar berbuka, budak telefon saya, mana transport tak ada, saya telefon Cik Azam. Kadang saya WhatsApp, tak jawab. Jadi mungkin ada hal lain ke apa, jadi saya bagi masa lah 15 minit, 20 minit, saya akan call lah. Jadi itu saya kata, itu antara paling utama is communicating lah. Kan? Begitu juga yang lain-lain lah, saya cuba jawab. Kadang-kadang tak terjawab juga lah, banyak sangat kan. Nak tengok WhatsApp ada apa, grup yang keberapa tak tahulah kan. WhatsApp tu ada banyak. Kemudian kita ada email, kita ada call kan. Jadi itu tip yang paling utama, communicate. Kan? Kadang-kadang saya tak suka juga jawab orang WhatsApp ni. Nak type ni saya jawab pendek je. Kadang-kadang kalau dulu Haji Dari tu, Arman jawab pendek je. Memang lebih pendek lebih bagus. Haji dia tak ada, dia boleh panjang. Pada pendapat saya gini, saya jawab macam okey Ji, saya setuju. Jangan dia kata orang transit, dia diam tanda setuju, susah kita.
Jadi itu yang saya katalah Cik Nazam, saya jawab gitu. Communicate. Waktu macam sekarang, bolehlah communicate. Kita ada 4 minit lagi. Saya jawab gitu dulu Cik Nazam Boleh Cik Aman. Okey. Ada lagi nak tanya? Saya welcome. Siapa lagi? Siapa? Azrin ada. Tajul Azrin. Ya Azrin. Afiq tak ada Afiq. Puan Nur Zaihan. Kakak Encik Arman super senior. Encik Arman super senior saya, Mascom. Dia Mascom tapi lepas tu dia jadi psikologis. Dia lecturer lah. Saya tak jumpa dia kot. Zaihan dia tak jumpa kan masa mula masuk HEP tu. Oh, Mascom alamak. Saya ni pun sebenarnya saya punya majoring saya publishing. Saya sepatutnya jadi buat buku. Tapi saya tak nak jadi buku. Tak buat buku lagi. Yang saya mula kerja di pejabat penerbit lah. So, siapa lagi nak tanya? Saya sebut tadi nama Afiq tak jawab Afiq, Mazuki, yang kat CP lah yang saya ingat lah. Siapa lagi? Ramzan. Ada Ramzan? Ramzan ada? Hilang. Siapa lagi? Yang saya ingat lah, saya ada masalah saya sebut nama sebab saya ada masalah ni lah Alisha. Nama selalu lupa. Ya, tak apa Encik Arman. Siapa? Suzana ada nak tanya? Puan Suzana ada nak tanya? So, ada lagi tak? Encik Abdul Rashid ada pertanyaan ni Encik Arman. Bagaimana kita nak menjaga hubungan dengan pelajar supaya pelajar lebih akrab dengan kita? Oh, Cik Rashid Zailan Cik Rashid ni dia ahli bina badan lah. Ahli sukan. Saya tengok kat Facebook dia kan Cik Rashid. Cik Rashid minat sukan. Kan? Jadi Cik Rashid mungkin lah boleh berkawan dengan pelajar-pelajar kita yang sukakan sport ni. Kan? Bolehlah buat kelab. Apa Cik Rashid? Kelab apa ni yang bersikal tu? Cik Rashid main bersikal kan? Betul Cik Aman. Bolehlah buat program untuk yang siapa yang berbasikal kan? Boleh. Kan? Itu antara contoh lah kan. Tapi student Cik Rashid ni student space. Student space ni dia mungkin ada sedikit beza sikit Cik Rashid dengan space dengan yang perdana lah. Jadi cuba cari, memang kita dalam persatuan pelajar ataupun ni kita persatuan atau kelab berdasarkan hobi. Kelab rekreasi ataupun tak semestinya itu mungkin dekat JKM ke kan. Jadi Cik Rashid boleh lah mendekati pelajar ni kan. Pelajar ni sebenarnya ialah beza, macam saya, anak saya pun dah umur 22 tahun kan. Saya kadang-kadang saya kata dengan anak saya lebih banyak cakap dengan orang student daripada dengan anak sendiri. Ya, sebab dia ada dunia dia sendiri. Betul saya cakap. Masa saya mula kat HEP saya kata kan ada pelajar-pelajar datang, hari-hari datang dengan saya. Yang datang tu semua tu membawa masalah tu semua tu. Dia bukan datang dia kat pejabat kita tu tunggu kita sebenarnya nak minta kita selesaikan masalah dia sebenarnya. Saya kata dengan mereka, saya ni banyak menyelesaikan awak daripada anak saya sendiri, dia kata. Saya siang malam dengan awak, kata kan. Saya malam-malam duduk dekat meranti tu. Meranti tu kat atas dia bilik persatuan pelajar kan. Tahu Cik Rashid tahu kan? Jadi dekati mereka di situlah. Di mana tempat pelajar berkumpul kan. Sekarang ni pelajar tak ada, jadi kita kena cara lain, kita dekati mereka dengan WhatsApp lah. Kan? Kalau ada online session je ni lagi bagus. Jadi kalau Cik Rashid nak buka kelab yang betul, kelab basikal tu kan. Jadi bolehlah buka satu perbincangan secara maya begini kan. Tapi yang saya macam tadi saya patah balik kepada Cik Nazam, never stop communicating. Kalau kita communicate, insya-Allah dia akan mesra dengan kita lah. Okey Cik Rashid, tu ni siapa? Cik Jaman. Terima kasih Cik Rashid. Apa? Nur Sina perkongsian
serta yang bermanfaat. Harap Encik Arman sudi selalu beri talk. Terima kasih. Ada dia sembang-sembangnya. Ni Puan Ramlah. InsyaAllah kita jumpa next program. Puan Ramlah pun orang lama ni. Kan? Jiran saya dulu ni. Ya, Cik Arman 26 tahun. Lama kan? Cik Fazila, terima kasih Encik Arman atas pengusian. Cik Anip, Encik Arman bos dan sahabat sekian lama di UTM. Alamak. Cik Anip lama juga dengan ni lah. Masa saya mula kat HGP lah. Nur Hasina Harun terbaiknya. Masih rasa bual-bual saja. So itu je kot. Dah sampai pukul, dah lebih 2 minit je. Dr. Azhar, minta maaf. Lepas balik ada pengurusi majlis lah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Encik Arman atas perkongsian yang telah disampaikan pagi ini. So, rasa soalan semua dah ajukan and then Encik Arman pun telah balas. Minta semua yang hadir pagi ini untuk isi link kehadiran dalam chat kita. So, kita akan bagi masa CPD lah untuk kehadiran.